Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada petang ini. Insya-Allah pada petang ini kita akan sambung perbincangan sebagai sambungan dosa besar kelima, iaitu tidak mahu membayar zakat. Tidak mahu membayar zakat pada muka surat 65. Sebagai sambungan pada muka surat 67. Pada muka surat 67 sebagai sambungan. Seperti yang kita semua maklum bahawa zakat ini merupakan salah satu daripada amalan yang besar dalam bentuk maliyah, dalam bentuk harta benda, yang mana kedudukan zakat ini merupakan satu amalan yang sangat penting kerana dianya tersenara sebagai salah satu rukun agama kita. Penting sangatlah zakat ni. Bahkan zakat inilah sebenarnya dia menjadi punca kepada ekonomi umat Islam, khususnya kepada orang-orang yang susah dan sebagainya. Dan secara hakikatlah kita kena terimalah sangat ramai orang tidak bayar zakat. Dia bayar zakat fitrah pada hari raya puasa tu yang dia bayar. Sebenarnya kalau kita tengok, setiap orang yang ada pendapatan, kalau setahun duit dia terkumpul dengan jumlah sekian-sekian, berapa kalau tempat kita ni? Berapa belah? 15,000 setahun. Lebih kurang gitulah, dia adalah kena beberapa peratus, sedikit ya. Mana kalau semua mengeluarkan zakat seperti mana dituntut oleh agama, sebenarnya orang yang miskin, papa kedana, dia akan merasa duit zakat tu. Jadi banyak perkara lah. Pertama sekali, ramai yang tidak keluar zakat. Kemudian mungkin boleh diperkemas kini, dibincang tentang cara pengagihan zakat dan sebagainya. Perkara itu semua tu adalah merupakan satu amal agama semuanya. Baik, tak apa kita bincang. Selepas ni ada beberapa poin penting berkait dengan zakat. Kita tidak nak bincang khusus, cuma secara ringkas. Saya pun tidak baca semua ni berkenaan zakat ni, dia perbincangan khusus. Sebab itulah wajiblah bagi saya, wajib dengan erti sangat perlulah, bahawa kita mendedahkan konsep zakat ni. Kena buat daurah tentang zakat, konsep zakat, hikmah di sebalik zakat. Kenapa dijadikan rukun tu? Mesti besar perkara tu. Maknanya kalau umat Islam betul-betul memahami tentang zakat sebaiknya seperti mana yang dikehendaki oleh agama, sebenarnya umat Islam akan terbela. Duit zakat ni banyak saja, duit zakat ni. Baik, tak apalah kita tengok. Cuma di sini saya nak baca secara ringkas, tidak nak baca semuanya, nak ambil teks saja. Misalnya Nabi SAW bersabda tentang orang-orang yang menolak membayar zakat. Dalam riwayat Abu Daud An-Nasai dari Bakhs bin Hakim, dari ayahnya daripada datuknya, Man man'aha fa inna akhidhuha wa syatra malih azmatan min azamati Rabbina azza wa jal. Sesiapa yang tidak mahu membayar zakat, maka sesungguhnya kami akan mengambilnya dan mengambil separuh hartanya sebagai suatu ketetapan di antara ketetapan-ketetapan yang telah ditetapkan oleh Rabb kami azza wa jal. Tu maknanya berdasarkan kepada hadis ini, pihak kerajaan itu dia berhak. Kalau dia tahulah, kalau kerajaan buat siasatan ada di kalangan umat Islam ni berkemampuan, mana harta siapa nisab dah, dan siapa haul lah kita kata, maka kalau kerajaan tahu, kerajaan berhak atas nama agama membuat tuntutan itu. Misalnya dalam bank dia, mana boleh buat lah. Sekarang ni kerajaan boleh tahu, sebab orang tak ada simpan, ada duit dah bawah batal lah ni. Dia simpan dalam bank, dia boleh tahu sebenarnya. Boleh tahu. Jadi saya tengok yang ambil peranan tu lah ni siapa dia? Income tax. Jadi pihak itu pun dia itu
Ialah masalah harta ni, sebab itulah umat Islam ni perlu didedahkan dengan sebaik mungkin. Baik, seterusnya dalam riwayat lain Nabi SAW menyebutkan awwalu thalathatin yadkhuluna an-nar amirun musallatun wa dhu tharwatin wa la yuaddi haqqallahi fi malih wa faqirun fakhur. Ada 3 golongan manusia. Kira-kiranya 3 golongan ni, yang pertama antara yang awal masuk neraka. Antara yang awal masuk neraka 3 golongan ni. Siapa dia? Pemimpin yang diktator sifatnya. Pemimpin yang menindas rakyat. Orang kaya yang tidak menunaikan hak Allah di dalam hartanya, yakni zakat, dia tidak bayar zakat. Dan orang fakir yang sombong. Orang fakir yang sombong. Biasanya orang kaya yang sombong, ni fakir sombong. Ni beratlah. Jadi saya rasalah ramai orang Islam kita tak tahu tentang zakat. Dia tidak tahu dia ni sepatut kena keluar zakat. Kita akan bincang selepas ni sedikit lah. Ni dia kena bincang khusus ni. Kadang-kadang duit dia tu banyak, dia kata dia tidak nego, maka tak kena zakat. Zakat harta tak nanti nego. Sekian-sekian jumlah harta yang terkumpul setahun tu, bila dikira, maka dia wajib keluar. Maknanya cukup setahun tak apa ni, kalender hijri tu, dia kena bayar. Kalau nak mudah, kalau berasa bertanggungjawab dengan agama, pergi ke kaunter zakat di Maid ni, cuba tanya dia, royak gini. Dia ada khusus petugas dia tu yang mahir dalam bidang ni. Saya bimbang takut lama bertahun-tahun dia tak keluar zakat. Antara golongan yang awal masuk neraka tidak bayar zakat. Berat juga tu. Baik. Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, hadis inilah hadis yang dicantumkan oleh penulis, yakni Imam An-Nawawi dalam kitab dia, ni kitab Riyadhus Shalihin dia lah, dalam bab penegasan akan wajibnya zakat serta penjelasan akan keutamaannya. Hadis ini sebenarnya merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam hadisnya yang sangat panjang itu. Dalam hadis tersebut Nabi SAW menyebutkan bahawa emas, perak, unta, sapi, haiwan ternak, kuda, keldai dan sebagainya. Baik, tak apalah. Beliau SAW menyebutkan hukum masing-masing binatang tersebut. Sebenarnya binatang-binatang yang disebutkan di sini, dia ada hukum khusus. Binatang ni bila cukup dia punya nisab dia, maka dikeluarkan berapa ekor dalam bentuk tu. Itu kita tidak bincanglah secara khusus di sini. Seperti inilah beliau SAW menjelaskan kepada manusia dengan penjelasan yang sangat memuaskan dan rinci. Dengannya Allah menyempurnakan agama ini dan mencukupkan nikmatnya bagi kaum mukminin. Jadi salah satu sebab utama juga sebenarnya, kenapa berlaku kemiskinan, kesusahan rakyat, salah satunya kerana ramai orang yang mampu tidak keluar zakat. Selain daripada ada unsur-unsur tidak berkat pada masyarakat itu, duit itu tidak mengalir dengan kehendak agama. Sebab zakat ni sebenarnya satu program bagaimana Allah ingin mengalirkan duit itu daripada orang kaya pada orang miskin. Itu hak wajib. Sedekah-sedekah hak sunat ni, hak pahala besar ni ada khusus pula hadis-hadis yang Nabi sebut tentang kelebihan. Hak kita tidak dituntut, maknanya atas nama wajib. Sedekah sunat dia panggil. Ni sedekah wajib ni. Seperti mana semaya wajib, ada semaya sunat. Puasa wajib, ada puasa sunat. Sedekah wajib, zakat, ada juga sedekah sunat. Hak ni kita bincang ni hak wajib. Nabi SAW pernah bersabda, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumul qiyamah suffihat lahu safaihu min narin fa uhmiya 'alayha fi nari jahannam fayukwa biha jambuhu wa jabinuhu wa zahruhu kullama baradat u'idat lahu fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanatin hatta yuqda bainal ibad fayara sabilu imma ilal jannah wa imma ilan nar." Para pemilik emas dan perak yang tidak mahu menunaikan haknya, yakni tidak mahu membayar zakatnya, maka di hari kiamat kelak akan dibentangkan sebuah kepingan logam. Lempangan tu mana kepingan logam dari api neraka, lalu dipanaskan di atas neraka Jahannam, kemudian ditempelkan pada perutnya, pada keningnya dan pada punggungnya. Besi panah hak merah tu tepek perut tu.
di muka kening. Kening ni makna di muka dan juga di punggung dia. Nak tidur, cuba tengoklah. Ketika kepingan tersebut telah dingin, bila sejuk sikit kepingan logam itu, maka dia akan dipanaskan kembali pada satu hari. Satu hari panas tu. Satu hari di hari akhirat ni sama dengan 50 tahun. 50 tahun. Apa ni? 50,000, 50,000 tu tambah dia tertinggal satu kalimah. 50,000 sanah. 50,000 tahun tu. Situ dia buat 50 tahun. 50,000 tertinggal ribu tu. 50,000 tahun. Kalau 50 tahun pun berat dah. Sehari itu sama dengan 50 tahun. Ni tidak 50,000 tahun. Sampai ia diadili di tengah-tengah manusia dan dia melihat jalan apakah dia menuju ke syurga ataupun menuju ke neraka. Ni khusus untuk orang yang tidak bayar zakat. Mana dipanaskan besi kemudian diletak di perut dia. Diletak di dahi dia, di muka dia, kemudian diletak di punggung dia. Baik, ini yang penting sini. Emas atau perak wajib dizakati menurut ukuran zatnya pada setiap keadaan. Apakah emas dan perak tersebut disiapkan oleh seseorang sebagai mahar, mas kahwin, untuk membeli rumah sebagai tempat tinggal, untuk membeli mobil atau kenderaan sebagai alat transportasinya, alat pengangkut telah, dan menyimpannya sebagai sarana untuk investasi atau untuk tujuan lain. Maksudnya gini, saya tidak baca. Ni sebenarnya ni bukan pandangan dalam mazhab Syafi'i ni. Pandangan ini dipersetujui oleh Dr. Yusuf Qaradawi. Mana emas ni tak kira lah sama ada dia pakai ke dia simpan ke, asalkan emas cukup haul, cukup nisab dia, simpanan tu cukup dalam kadar dia dan cukup masa dia, matang kita panggil, setahun mengikut kalender Hijri, tak kira lah dalam bentuk apa emas tu, dia pakai ke dia tak pakai, dia simpan ke, tak kira. Asalkan nilai tu sampai, maka dia wajib keluar zakat. Baik, itu satu kau. Jadi hak ni sebenarnya lebih baik. Kita tidak nafikanlah bahawa perkara ni menjadi khilaf. Kalau di tempat kita ni dia pakai, kalau hak dia pakai tu tak kena. Hak dia simpan saja ni. Dia pakai siapa wati dia punya gelar. Lebih pada cukup ni lah, tapi tak boleh Dia gini style kita ni, hak saya dapat maklumat lah. Sejeka dia punya gelar mah ni. Dia pakai, maknanya hak dia kira pakai, dia pakai sementara dia tahu dia pakai lain pula. Padahal mah tu secekok mah. Jadi dia kata oleh kerana pakai tak kena zakat. Tu cara dia nak mengelak daripada bayar zakat. Betul ke cara Islam gitu? Sebab itulah Yusuf Qaradawi dia bahas, dia kata sebenarnya kena juga. Sebab tu ingat ada ulama kata emas ni dah dengan kadar yang sini dia sebut ni, saya pun tidak tahulah timbangan emas ni, saya pun tak faham, tidak tahu timbangan semasa. Dia kata 8.5 gram tu berapa nilai dia tu, kena tanya tu kan mahal tu. Saya pun tak sempat nak rujuk dalam tu Tapi timbangan tertentu lah berat dia tu. Baik, kadang-kadang hak duduk lengah saja pada tu. Tak kira hak duduk di lengan, duduk kaki lagi tak kira lagi tu. Dua-dua ni nak siapa kau memang dia sengaja lepak baju siapa lengan. Nak suruh orang tengok. Lepas tu kadang-kadang orang curi nak rangkah pakai kerak tangan-tangan. Payah dia kata banyak dah nak buat. Pakai kerak tangan mudah cepat sikit. Nah, ada kan kena lagu tu. Tali tekak ni sama besar dengan tali tu. Kalau kita sebut kasar lah punya no. Tebal je heret siapa senjah, siapa soyak tekak tu. Nak besar nak tunjuk kat orang. Tu sikap, itu masalah sikap. Jadi di sini kita kena fahamlah bab zakat ke apa ni, apa maksud dia sebenarnya. Falsafah di sebalik tu. Hikmat dia mengikut kehendak agama orang Islam ni, bila dia banyak harta ni maknanya siapa perekat hak zakat lah. Memanglah kita terbahas zakat, bahan yang dikenakan zakat emas, perak. Kalau temaga tak kena dah. Kadang-kadang temaga tu dia kata temaga tidak bernilai mana dah. Ni lagu mana ni cincin zamrud 30,000 tangan, 2 butir tu 60,000, 2 belah tangan. Dia kata tak bukan zakat, bukan perak, bukan emas. Mana mahal tu emas apa ni, emas dengan mata zamrud dia tu. Mata saja tu 30,000 sebelah. Nak patut 2 belah tu 60,000. Emas sok kena zakat pun tak sampai ni lah. Apa maksud? Cuba kita perhati kehendak agama. Apakah sebenarnya hakikat agama semata-mata nak tumpu pada emas perak saja?
Kau lagu mana sebenarnya? Lama ulama bincang kau ni, dia kata dak, sebenarnya di sini Islam nak mengajak kita supaya jangan hidup bermewah-mewah. Ya? Memanglah kalau nak kiranya, kalau nak kira di segi orang panggil bahan yang dikeluarkan zakat ni, apa yang disebut dalam Quran dan hadis. Itu beli tak ada sebut Quran dan hadis. Tetapi ramai ulama kata kalau kita kecek Kelantan jangan jadi betul pasal adat kita ni. Dah mentah kau kata emas dengan perak lah. Jadi hak lain kadang-kadang harta tu. Percaya ke tak? Siapa setengah orang tu steering kereta tu, dia beli steering kereta khusus pula, berapa ribu steering kereta dia. Khusus pula, tak padan dengan steering hak tuai kereta buat tu, hak kilat kereta buat tu. Tukar pula sport ring tu. No. Piti habis tu. Mana orang panggil falsafah zakat ni sebenarnya, dia mengajar kita pertama sekali duit ni mesti dialirkan mengikut kehendak agama. Itu falsafah zakat. Yang kedua, kita mesti mengambil tahu tentang keadaan umat Islam tu. Sebab tu kena keluar. Yang ketiga, zakat ni dia mengajar kita berfikir tentang kemaslahatan orang lain. Yang keempat, dia mengajar kita janganlah kita bermewah-mewah dalam perkara yang tidak perlu. Ya, perkara tidak perlu. Contoh tidak perlu ni, cincin. Semata-mata nak jamu mata. Jadi memang dia tengoklah. Saya sepah dalam semaya duduk kelis tu. Nah, saya tengok dah ni, saya kecek ni, saya tengok sendirilah. Bukan sekadar kelis jamu nah. Setuh. Kita atas supor dengan batu songa. Setuh nah. Dia kata. Orang panggil gotu botol kat warna jasah pun apa lebih kurang kita tengok dok dia. Saya tanya dia. Dia kata, "Cem mana ni hak botol dengan hak mata?" Dia pun tunjuk, dia ada kaunter pembesar, dia tunjuk. Dia kata ada macam ada buih sikit. Kalau kaca dia ada buih sikit, dia ada nampak lah. Tapi hak ni di atas mata ni tak ada. Hak ni teras hadap tengah dia tu. 30,000. Baik. Mana kalau kita faham secara zahir, jadi kadang-kadang umat Islam dia bila tidak didedahkan secara falsafah hukum, maqasid setiap perundangan syariat itu, maka dia jadi bersifat literal. Kita tak apa. Ni dah 30,000 pun tak kena zakat, tak perlu zakat sebab apa? Sebab bukan emas dan perak. Lepas tu lagu mana zakat harta tu lagu mana? Tidak ke harta tu cincin. Kau lagu mana? Sebab tu Syekh dalam kitab ni sebut tak kira dalam keadaan mana pun kena. Ini pendapat ramai juga di kalangan ulama. Yusuf Qaradawi kata gitu. Jadi sebab tu orang kita, tempat kita ni, hak bermazhab Syafi'i ni, sengaja dia pakai, hak ni pakai seminggu, hak ni pakai seminggu. Jadi walaupun banyak sampah dan nisab tu, tapi tidak kena zakat. Atas alasan sebab emas itu emas yang menjadi perhiasan yang dipakai, dia tak kena zakat. Ada pendapat dalam mazhab Syafi'i gitu. Bila pakai hak tu hadirat akhir sekali, lebih pada cukup boleh kerana dia pakai. Jadi dia boleh menjadikan itu sebagai helah untuk lari daripada zakat. Tak bagus hidup beragama gitu. Kena ingat. Sebab itulah kita kena ingat zakat harta tu ramai yang tidak bayar. Saya dimaklumkan begitulah. Saya dimaklumkan gitu. Jadi kalau kita duk baca dalam ayat ni semua ni tak ada, semua ni orang-orang yang tak bayar ni pihak majlis agama pun tak tuntut ni. Sebab bukan semua majlis agama bukan mampu nak tuntut semua tu, tak mampu sebenarnya. Ramai yang tak bayar. Sebab nak terih, payah juga kadang-kadang nak terih tu. Tetapi kena ingatlah dia punya sistem Allah SWT dia lebih smart daripada sistem majlis agama Islam tu. Dia lebih smart lagi. Tak akan tertinggal lah kira-kiranya orang yang tak bayar zakat. Dia boleh jadi dia terlepas di muka dunia, tapi di hari akhirat inilah kesal dia. Kena jaga tu ya. Dia berdosa. Tidak ada keberkatan. Ya. Memang kena lah kalau cukup nisab dia, cukup timbangan dia, memang kena dalam apa keadaan sekali, mengikut satu pendapat lah. Tapi kalau dia tak pakai harus tahu, walaupun dalam bentuk perhiasan dia tak pakai harus tahu, memang kena. Tak cukup tu tak kena lah. Syarat dia kena cukup nisab dah haru dua perkara tu. Mana kalau cukup atau tak cukup pun kena apa tak? Mana tak perlu lah. Makna kalau tak seri cukup, kalau berasa lebih kena bagilah bapak kita. Ni gitulah kira-kiranya. Dia bagi, dia pakat tak cukup lah. Pakat bagi. Jika lebih bagi lalu.
Kena hantar ke hari akhirat lah maksudnya. Kena hantar ke hari akhirat. Itulah. Ingat mudah ke? Bodoh dia tu. Saya kata bagus. Saya kata bagus. Saya kata bagus kena dah tu. Iyalah muka payah dia nak boleh duit ni payah. Nak boleh ni payah. Tak kena lagi tu. Sebab dia kira milik individu maksudnya. Nak capur semua cukup berat. Capur habis anak beranak. Semua kena zakat gitu. Ni kira individu. Bagi tu lain cerita lah. Itulah sebab saya sebut sebelum ni. Sebab wajib sebut tadi lah. Maknanya dia timbul perasaan payah je gitu. Itulah sebenarnya orang panggil itu ya, sebab kerana itulah dia panggil sedekah. Sedekah ni makna bukti kita membenarkan ajaran agama tu. Di situ nilai kita. Jadi kalau timbul lagi perasaan itu maknanya rendah sangat. Tak kira siapa. Ni kita bukan nak ukur orang, kita ukur diri kita sendiri. Perasaan kita macam mana. Jadi keluar pun sikit ya sebenarnya. Ya tak ya kalau kita derma tu sebab dia setahun. Sikit ya sebenarnya, tidak menjejahkan. Bahkan zakat ni ni perlu kita faham juga. Kenapa sedekah wajib nama zakat? Rupanya dengan sedekah tu Allah akan tambah. Zakat ni mengeluarkan sejumlah duit bila cukup nisab dan haul dalam kita kata material tertentu, binatang-binatang tertentu, dia menjadi penyubur harta. Apa maksud penyubur harta? Dua perkara. Penyubur harta boleh jadi dalam konteks dunia. Orang yang bayar zakat ni harta jadi subur. Maknanya la in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tu ayat tu. Maknanya Allah akan tambahkan harta. Itu dari sudut dunia. Nampak harta dia tu diberkati di muka dunia. Dari sudut tu boleh berlaku lah. Kena yakin lah. Yang kedua, subur harta ni maknanya harta akhirat. Harta akhirat. Dia kenapa? Jadi duit dia guna, dia tidak sedekah, dia tidak keluar zakat. Duit itu tak mesti lagi jadi harta di hari akhirat. Tak mesti lagi. Tapi kalau kita sedekah dengan ikhlas, kita keluar zakat, kita tabarruk khairat dan sebagainya dengan ikhlas, itu confirm jadi harta kita di hari akhirat. Itu mengikut fikrah Islam lah. Baik. Kemudian yang lain itu baca sendiri lah. Yang terakhir, kemudian dalam surah At-Taubah, cuba tengok. Ini ancaman kepada orang yang mengelakkan diri daripada mengeluarkan zakat. Tak kira guna halah apa sekalipun. Dan bila dia cukup, dia cuba elak. Apa ya? Hatul. Itu alasan. Itu memang alasan. Itu alasan. Itu memang jelas lah. Memang itu disebut pun. Dia panggil lari daripada zakat tu. Lari zakat tu. Supaya lari saka lah. Uya-wawa lagi. Dengan niat tu. Itu tak boleh. Dalam agama tak boleh. Sebab tu kita boleh kita kelentur manusia. Nak kelentur Allah tak boleh. Allah Maha tahu. Nak tipu tu tak boleh. Itu berat. Cuba tengok. Surah At-Taubah. Boleh renunglah. Boleh tadabbur ini. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak. Kena ingatlah setengah-setengah ulama kata emas dan perak ni kerana zaman dulu hak inilah yang menjadi mata wang. Bahan yang paling penting. Sekarang ni dalam bentuk duit. Sebab tu duit ni kira harta walaupun tidak emas dan perak. Kalau cukup kadar dia, teringat saya hampir 12,000 lebih, tak sampai 13,000. Kalau tersimpan setahun dia kena keluar zakat. Sikit ya apa? 2,5% sikit ya. Tidak ada banyak. Gitu. Senang. Mudah kira. Lepas tu kita kata payah nak kira pelebih sikit. Biar lebih sense tu kira pelebih. Kalau 100,000 25,000 nengukak lah. Tu jadi nak beli kereta tu. Sebab apa duit ni payah. Cuba perhati molek. Allah suruh sedekah. Allah suruh zakat. Tapi dia payah. Cari rezeki ni payah. Itu ujian lah tu. Tu orang ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Pada ayat tabarakalladzi biyadihil alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Memang ujian. Kalau
Semua orang kaya, mudah ya. Pergi pagi, klik petang tentu boleh 10,000 sehari, 1,000 sehari. Tak pelik nak bayar zakat. Tapi bila payah, peluh pageting, kita kata, kena waktu. Wui pula kepada orang lain. Ya, ke mana perkara itu kita tengok, nampak malah dia mari, setan mari dah. Dia tu, keluarga dia ada kaya tu. Dia mari lalu. Dia mari, dia panggil waswasatun min wasawisi syayatin itu. Dia mari. Tak sewi kita keluar tu. Bila nak sedekah ada sajalah alasan. Ni dia ada sindiket ni. Tak kira, dia tak ingat dia tu termasuk sindiket syaitan dah dia. Kalau nak derma ke gini adalah. Tu cara syaitan nak tipu kita. Akhir sekali tak menderma. Anak yatim tu benar ada anak saudara dia ke apa. Tak wi lagi apa tu. Dia kata pok dia tu tak pakai barang. Alasan. Macam-macam lah hati-hati lah. Manusia ni untuk dia beralasan, walaupun alasan itu tidak diterima dalam syariat. Tu kan. Kalau kita tengok ayat walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, orang-orang yang menyimpan emas dan perak. Ni sebut emas dan perak mengikut ulama kerana inilah yang menjadi sumber harta manusia paling penting satu ketika dulu. Bahkan emas dan perak ni dia dalam bentuk mata wang. Kalau dinar emas, kalau kita kata apa ni, dirham tu dalam bentuk perak. Sebab itulah ulama kata sekarang ni mana kita kena nilai dengan emas tu lah. Duit kita yang ada dalam bentuk duit, bukan dalam bentuk bahan zakat ini, tetapi sama nilai dengan emas dan perak yang sepatutnya keluar zakat. Kena keluar lah. Itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Dan mereka tidak membelanjakan. Cuba tengok. Perhati malah ni. Hak ni tadi bab zakat tu. Dan mereka tidak membelanjakannya pada jalan Allah. Hak ni setengah ulama kata hak ni termasuk dengan duit lain, hak tidak zakat. Tak ada infak. Sampaikanlah berita gembira kepada mereka bahawa mereka akan dapat azab yang sangat pedih di hari akhirat. Itu berita gembira kepada orang-orang yang kedekut. Orang yang mengelakkan diri daripada membayar sejumlah duit sebagai zakat itu. Baik. Seterusnya. Surah Taubah ayat 35 lagi. 35 tadi 34. Ini 35. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhurum. Supaya hadis tadi. Kita baca tadi kan. Muka surat 68. Kalau ni dalam bentuk ayat Quran. Kalau tadi hadis. Ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan. Emas dan perak itu dicairkan, kemudian dibuat macam satu kepingan logam. Kepingan dalam neraka jahanam. Lalu dengan itu distereka dahi, lambung dan punggung mereka. Ditempelkan. Bila dipanas sampai merah tu. Sebab apa? Nampak saya sangat teh. Tu. Patutlah ni kita tidak guna mana dah. Emas perak tak ada disimpan dia. Kita jari-jari setengah-setengah orang. Simpan ke duit cash. Sampai penuh. Dulu apa ni saya pun putera, saya ke dia panggil. Sampai habis rapat ji tak boleh masuk tu. Saya ke dia? ASB tu. Rapat ji tu. Masuk orang lain pula. Hak tu senyap selok ke duit situ. Baik, cuba bayar ke. Maknanya kukuk mana pun akan ada dalam bentuk kepingan logam itu yang dipanaskan sehari panas. Sehari itu seperti 50,000 tahun dalam maknanya hadis tadi menghuraikan ayat ni lah. Kemudian ujung ayat 35, hadza ma kanastum. Bila dipanaskan emas dan perak, ni emas dan perak kena ingatlah, tidak sebab orang dulu itu dia guna sebagai mata wang. Sekarang ni kita tidak dah gitu. Tapi kukuk mana pun inilah yang Allah Taala kenakan kepada orang yang mengelak daripada bayar zakat. Bila ditempel, dipanaskan, distereka tubuh dia, di perut, di dahi dia, kemudian di punggung dia, maka dikatakan hadza ma kanasa. Inilah hak kamu duk simpan dulu untuk diri kamu. Siapa kedekut untuk sedekah kepada orang miskin. Inilah. Hari ini dipanaskan dan diazab dia. Kita kadang-kadang kena api sikit ni, dak ni panas sehari, panas merah merah logam tu. Besi. Tiba-tiba kena tak boleh nak bayar. Saya baca dalam buku bentuk ni hak zaman dulu kan. Salah satu bentuk seks kepada salah satu bentuk dia panggil hukuman mati dulu. Zaman hak ni tidak Islam lah, hak orang tidak Islam. Dia logam tu dia panah tu cair kan, dia bubuh dalam telinga. Mati hadirat. Bayar ke hak panah tu dak sikit tu dia masuk dalam telinga, mati cair apa rosak kepala tu. Tu salah satu hukuman dulu zalim manusia ni.
Siapa dia ada waktu ni kalau kita baca dalam internet, ada dalam buku bagaimana bentuk-bentuk hukum manusia dulu. Dia boleh fikir bagaimana kita nak biar dia mati tapi kena azab dulu. Dia masuk logam yang cair panah tu, nak boleh cair tu berapa darjah tu. Dia masuk dalam telinga ni. Tu kita boleh bayarlah lagu mana jadi. Memang matilah kalau itu berakhir dengan kematian. Tu salah satu bentuk hukum mati. Sampai begitu sekali. Hak tu kecil tu sekadar muat dalam telinga. Hak ni tidak ni kena di muka, kena di perut, bayar ke tu. Saya nampaklah terburai tu agak perut bila ditempel gitu. Pecah perut tu. Itulah nak ayat. Jadi Allah kata, inilah hak kamu duk simpan dulu untuk diri kamu. Fadhuku, rasailah oleh kamu ma kuntum taknizun, dengan sesuatu yang kamu dulu kamu simpan sangat, saya sangat pada rasalah. Ni khusus dalam Quran sebut, dan dalam hadis tadi sebut orang yang tidak khairat harta dia. Ni na'uzubillah min zalik. Baik, seterusnya kita pergi pada bab seterusnya. Ada persoalan ke? Sebelum masuk bab yang kelima ni. Ya. Ratus tu ratus ribu ke? Dia tak apa. Dia asal ke duit mana pun tak apa. Asal ke maknanya kita keluar nilai, tak ada masalah tu. Jangan ambil duit orang. Duit kita juga dalam bank lain. Tak apa tu, semua boleh tu. Sebelum mana nak tengok juga angka tu. Tak apa tu duit lain. Dia ada juga kadang orang di jiwa dia tak luar ni, luar lain tak apa. Gua dia ada 3 akaun kan. Ada juga jenis gitu. Lucu juga manusia ni tu. Jangan luar hang ni ya. Hak lain luar tak apa. Tak apa asal kau waktu ubik je. Tak apa. Padahal duit tu pun dia kat orang lain juga bila dia meninggal tu. Tu. Nah. Kadang-kadang berebut geger juga nak boleh ke nak bagi balas geger nak bagi saka. Tu kan. Gitulah. Jadi kena fikir kalau saya piti hantar cepat-cepat ke akhirat tu. Nak hantar lagu mana? Tu boleh tanya bapak kita, boleh ayat tu. Sedekah, ikutlah, carilah hati-hatilah anak-anak. Sebaiknya dalam hadis sebut cari keluarga kita. Anak beranak kita hak susah, cari. Dia lebih kelebihannya menghubungkan silaturahim, mengeratkan hubungan silaturahim kita remuk. Masuklah ke package tu. Hak tu terbaik. Sebab tu Nabi kata dalam hadis kalau ada lagi lah lebih, barulah kita bantu orang lain. Keluarga kita dulu, utamakan keluarga kita dulu. Anak-anak yatim boleh jadi. Ada kalau keluarga kita anak-anak yatim. Ya? Mana? Memang. Ada lah. Hak tu untuk hak tu tak payah lah. Dia gini hak tu untuk hak dalam tu saja. Akaun lain dia tak cara tabah haji tu. Akaun lain kita kena adjust sendirilah. Hak tu ya, hak tabah haji tu ya. Hak lain tak. Jadi maknanya lepaslah hak tu. Hak lain tak lepas kalau cukup pula. Mana hak duduk dalam bank lain lebih besar pada dalam tabah haji tu. Dalam tabah haji beres lah. Supaya juga lah ni sistem lah ni kan. Mana guru hak di sekolah kan. Dia buat sistem oleh kan dia guru. Dia tahu dah gaji tetap dia berapa. Jadi mengikut ni orang panggil pembaharuan dalam bidang fik, maka boleh juga bayar zakat dalam bentuk bulan ni. Dia ada fik, ada pekoh di situ. Boleh. Ni bagi orang yang dia tahu dah pendapat berapa kerja kan. Dia tidak alah ke kurang dah gaji dia alah ke tambah adalah. Dia boleh tahu kadar. Mana bila dia bayar-bayar hak ujung sekali tu, dia kira berapa kena tambah. Ringan. Tidak terasa sangat. Gitu. Masalah sekarang ni hak tidak kerja tapi duit banyak juga. Kadang-kadang dia tak tahu. Dia kata tak leh, dia kata. Ada setengah kata gitu. Dia kata sebab apa? Sebab kita kena dah income tax ke apa dia kata. Ya, pada hak tu. Cuba pergi bincang molek lain, tidak begitu. Hak dia zakat-zakat ni cara keluar khusus dia ada ambil, lepas tu dia ada asnaf dia khusus. Dia lain cara zakat. Sebab tu zakat ni dia bagi zakat ni asal dia bagi untuk orang miskin, orang Islam asalnya gitulah. Asalnya. Kemudian ulama sebut boleh juga kalau kita guna untuk orang tidak Islam. Ada ulama kata boleh atas dasar dakwah. Atas dasar dakwah. Boleh juga. Tapi kena utama kau orang Islam dulu. Mana kalau ada orang tidak Islam, dia pertikar, dia kata dia nak juga duit zakat. Dia kena bayar juga zakat. Income tax lagi kena bayar. Kita tahu ya. Nak. Tapi tak jadilah dia keluar zakat tu.
Syarat dia kena Islam. Orang Islam. Maka kafir tak ada hak tu. Cuma kalau kerajaan nak bagi atas ihsan kerajaan boleh. Dan ramai ulama kata kalau kerajaan tu kaya, duit zakat tu banyak, molek juga digunakan. Hak mu'allah tu suku lah sebab dia Islam. Hak tidak Islam untuk menjinakkan dia. Untuk jinak supaya dia masuk Islam. Bantu guna boleh. Tapi perkara ni khilaf dia. Tidak setengah ulama kata tak boleh untuk orang Islam saja. Ada juga yang kata begitu. Itu perbincangan sebab tu saya kata kena buat daurah tentang zakat, cari tokoh-tokoh awak kajian tentang zakat di universiti. Orang Kelantan kita dengan amal mana? Buat PhD tentang bab zakat. Panggil dia mari, buat daurah satu hari, bincang. Biar kita nampak zakat tu dari segi falsafah dia. Bagaimana zakat tu boleh menguatkan ekonomi umat Islam? Bagaimana? Perlu ni. Ya. Dia gini ambil tak ambil puasa ke setahun cukup nisab dia. Asalkan cukup nisab. Kena bayar. Bila cukup setahun tu tengok-tengok. Bila cukup setahun, close account lah kita tu. Tengok-tengok ada nilai tu cukup nisab. Kena. Hak terbaru ni saya tak pastilah berapa tu. Cuma setahu saya nya berapa hampir 13,000 rasanya. Cuma tanya semula lah. Kau berapa tu tak ingat dah. Dia sebab masa jadi imam dulu dia setiap tahun dia keluar berapa? Lebih kurang 14. Sebab saya masa jadi imam dulu dia setiap tahun dia akan hantar surat pada kita. Nisab tahun gini. Dia sebut adalah beza sikit sebab dia ni lamah juga tu. Dia kira ni lamah juga. Dia adalah beza tak jauh sebenarnya. Setiap tahun kepada imam dia hantarlah, pihak mai hantarlah. Tu. Yalah sekitar kita kata kita tak 15,000 lah sebenarnya. Kita kenal. Tentu dah kena sebab dia tak sampai 15. Lepas tu banyak mana dia kata. Tu jadi saya tu. Bawa di atas ni 1,000 tak apalah. Tapi kena sampai 50,000, 100,000. Boleh sebutih kereta dia kata. Situ mulalah dia mari. Baik beli kereta lalu kata. Na'udzubillah lah. Kena jaga dia. Iyalah. Kita rugi sebab tu kalau kita perhatikan sebenarnya banyak lagi. Kalau dalam kitab-kitab induk lah berkenaan dengan hadis-hadis yang dia panggil targhib wa tarhib. Galakkan supaya keluar zakat kerana kelebihannya begini-begini. Kemudian ancaman kepada orang yang tidak keluar zakat, maka azabnya begini-begini. Terlebih banyak lagi hadisnya. Hak ni pun kalau nak insah tu padat dah. Kena setahun ni. Begitulah. Okey, baik. Boleh Ya, boleh. Zakat ni kalau kita bayar awal, biasa kita bayar lah. Kalau kita tahu pendapat dia kita contohlah katalah 100,000. Untuk karpet kita rasa boleh 100,000. Itu bayar lah awal-awal. Boleh mengikut fiqh. Cumanya gini. Bayar awal tu boleh. Cuma hak muktamadnya bila cukup tu dia tengok pula. Takut harta dia tu memang lebih lagi pada tu. Dia kena tambah. Tapi kukuh mana pun dia boleh bayar awal. Sebab dia tahu. Seporang hak gaji kerajaan lah kerja. Dia tahu kan pendapat dia setahun. Tu boleh. Di segi fiqh ada kata boleh. Kadang-kadang molek juga begitu. Molek juga begitu. Sebab apa? Kita boleh bantu lebih awal orang yang memerlukan. Ada juga kebaikan dia. Memang ada tu pendapat tu. Boleh lah. Tapi kalau pendapat tadi tak pasti, tak boleh nak kira purata pun, tak boleh nak buat atas nama purata pun tidak boleh. Tak boleh lah buat gitu. Ni bagi orang yang stabil, dia tahu purata tu. Tu boleh. Cuma bila cukup habis tahun itu cukup setahun, dia kira balik. Okey, ada perlu tambah ke tidak? Gitu je lah. Baik. Boleh Okey, kita masuk. Ya. Bila tukar kita nilai duit tukar ke bagian di buka bulu atas. Boleh. Macam mana tu? Duit zakat lagi. Kita buat beli bagian tukar dengan maknanya kita keluar nilai tapi dalam bentuk barangan. Dia gini. Kalau mengikut ulama lah dalam bab fiqh ni boleh. Asalkan nilai tu sama. Cumanya gini. Betul, bahawa tu memang boleh. Ada sebut lah. Cumanya, kenapa ulama kata zakat ni hak terbaiknya sekarang ni adalah dalam bentuk duit. Sebab dia lebih memudahkan orang yang susah tu. Kadang-kadang keperluan dia bukan beras. Dia lebih perlu benda lain. Kita beri duit pada dia tahulah nak urus tu. Tu lebih baik. Sebab tu sekarang dalam mazhab Syafi'i pun
zakat pertanian pun dia bukan tolak, dia tu bukan tolak hasil tu dah, dia tolak nilai. Dulu sebab tu dulu tempat kita dulu kan, moh tu email dia kena ada apa ni? Balu padi. Gede balu padi tak? Hak pasal benih dia saya tengok balu padi ni dia bubuh dinding tu kok dah halal. Ya. Gapo dia panggil tu? Dia balu padi tu. Dia sebab apa? Sebab dia nak sipai buah tu lah. Mami saya biasa tengok gemuk tu email boleh kata ada lah dulu. Sebab bila orang tolak gitu kan, dia hauh tu latar tu. Duk mai tolak apa gitu. Tu email kata ambo terima. Betul tak? Gini tangan dah. Lepas tu dia ambil letak mana? Letak dalam balu padi lah. Tu dulu. Tu mazhab Syafi'i Hasan. Hak kita pakai lah tidak mazhab Syafi'i. Mazhab lain. Sebab apa? Nak tolak barang begitu gak. Orang kita ni perlu berah ke perlu ke dia? Keperluan dia pelbagai. Nak bayar hutang kadang-kadang banyak perkara lah. Begitulah kan. Cumanya satu kau lagi kena ingatlah. Kenapa ulama sebut zakat ni perlu dikeluarkan kepada kerajaan? Zakat ni memang kena keluar pada kerajaan. Apa? Kerana kerajaan yang mengurus, kerajaan lebih tahu dia kira. Memang zaman Nabi pun kena keluar pada kerajaan. Jangan kita buat keluar sendiri. Dari segi hukumnya setengah kata tak sah nak keluar sendiri. Sebab tu saya nak buat kapal tu, sebab kawan tu bukan kawan tu dia tak boleh keluar pada kerajaan. Maksudlah dia nak bagi sendirilah duit zakat tu. Cuma dia tidak mahu keluar pada kerajaan. Sebab apa? Alasan Nabi sudah mati. Itu ada disebut. Dia tidak faham. Setelah di-counseling, setelah diberitahu atau wakil tak dengar juga, tu berlaku peperangan tu. Tidak, dia ada juga setengah ulama sebab peratus dia ada juga, peratus dia nya. Zakat ni berapa 25% tak silap saya ni. Dia ada juga daripada satu tu. 25% dia boleh wisdi boleh. Ada disebut dalam fiqh tu. Misalnya contoh kita kata sepatut kita keluar berapa kita kata. Katakanlah ni contoh ni mudah katakanlah 1,000. Kita boleh buat tubik 20% kita boleh wis sendiri. Jadi nak wis semuanya. Kalau dalam mazhab Syafi'i dia tekan ke tak boleh kena keluar pada kerajaan. Mana kerajaan tu kerajaan Islam lah. Kecuali kalau kerajaan Islam tu tak ada yang mengurus zakat, tu kita boleh urus sama-sama kita boleh. Sebab sekarang ni ada kayak dengan mic dan sebagainya. Cuma ada kadang-kadang setengah orang tu dia tidak puas hati dengan pengurusan pengagas zakat tu. Macam-macam lah pernah sebut pada saya tu. Kadang-kadang ada orang kaya tu korporat disebut pada saya. Dia kata dia bagi sendiri. Kata tak apa. Sebab dia tak yakin. Macam lah disebut. Hak tu bukan kata-kata saya tu, dia ada jenis gitu. Lepas tu hukumnya macam mana? Bagi saya lah, jangan terlalu prejudis sangat pada majlis agama ni. Kita kena kita tanya molek. Kita boleh boleh kita tanya. Dia ayat lagi ni. Itulah saya kata tu maknanya zakat ni asalnya dikeluar kepada pihak kerajaan. Kalau dalam mazhab Syafi'i ditekan kepada kerajaan tu sebab kalau tidak berat, sebab salah satu sumber kerajaan dia akan urusnya perkara tu. Takut tak kena. Jadi kitanya tahu maklumat tentang asnah tu setara mana. Sebab kalau pihak kita kata, saya tahulah pihak mai ni dia ada khususnya bagi penyiasatan, dia ada senara dengan dia. Contohnya kalau semasa saya jadi email dulu kau. Berapa puluh orang tu senara, dia hantar setiap tahun tu. Ada mana sebelum sampai tu dia hantar awal lagi. Betul ke? Kau mati dah asnah ni. Ataupun kita nak tambah pula, dia ada kira bicara. Itu urusan imam. Urusan imam. Jadi bila kita bawa nama pada pihak mai, ni orang yang kira-kira termasuk dalam asnah, dia siasat pula betul ke? Kau anak dia, kaya-kaya dia yang miskin. Dia tengok banyak perkara pula dia bincang. Dia tengok sebab apa dia zaman fasad ni orang boleh menipu. Yang ni pakat tipu jadi miskin belaka. Cukup nak cukup tahu pakat miskin. Takut jadi gitulah. Ramah gitu. Sebab tu dalam hadis Nabi suruh kita kena fikir masjid ke surau bila dia nak khairat kepada anak mukim, nak khairat pada masyarakat, dia kena ada mekanisme dia. Jangan pakai bui begitu saja, jangan. Mekanisme yang mana kita nak guna supaya orang tidak ambil kesempatan. Kalau tidak ke habislah. Contoh saya bila masjid Lonel kita ada peruntukan. Bila kita bui, bila bui tu juga dia ada rangkaian dia juga bobok ni. Mari jebok-jebok mari. Akhir sekali kita kata tak boleh, patutlah mai buat gitu.
Kita pun kata, pergi telipuklah dia kaya. So kita telipuk. No. Oh, pok telipuk pula penipala. Pergi sana dia peruntuk ke ada 500 ke seminggu. Tak cukup. Dia tahunya pakai pergi. Tak pergi ngepek untuk email pula. Jadi kalau duit 1 juta tak cukup tu. Kalau jenis kita sekadar bui ibu, sebab tu Nabi tak bui gitu. Nabi tak pernah buat gitu. Makna sebab kalau zaman dulu, zaman orang takut pada dosa pahala, tak apa. Zaman ni orang suka buat dosa. Zaman fasad dia panggil. Dia mesti dia ada mekanisme. Dia kena ada kaedah dia. Kena fikir. Hak tu ya jadi kena isi borang, kena cok tu email. Nak ngesahal lah tu. Jadi payah lah pula. Sebab tu saya tak percaya mana demo penceramah tu sebut gereja mudah lagu mana. Cuba ya. Saya tak percaya tu. Kita sebut secara rambai tu. Kau gereja ni peruntukkan 1 juta sebulan, selesai gereja orang mari minta buya ke? Takut 500 lepas tu tidak lah. Saya tak percaya tu. Tak logik. Logik kau setiap orang mari pakai wih lah. Logik. Cuba fikir. Adalah sekali dua kat masjid ada tu. Tapi sehingga jadi tepat orang minta, tak mungkin gitu. Tak nak sabar. Dia kita kena ingat gini Kita kadang-kadang kita duk kutuk masjid, duk kutuk mahal ni, kita pun tak tahu masalah sebenar pun kadang-kadang tu. Kita tak tahu. Dah kalau awak duk tempat tu, awak kena buat gitu ya. Oh, kalau buka seluah-luah kan. Hak kaya jadi miskin mentah-mentah. Dalilnya mana? Isi barang nak minta bantuan kerja. Tipu alik-alik gaji tu. Hak gaji 9,000, 12,000 jadi 3,000. Pening. Siapa pihak pejabat kata ramah ke ni mau susah. Allah lah manusia je buat undang-undang. Dia tahulah cara nak nipu tu. Jangan kita ingat semua orang ni maknanya dia ada berlaku dokumen lengkap je. Tak ada, tidak gitu. Hakikatnya berlaku perkara. Kok mana tak tahu. Orang bak sakol tipu alik-alik. Dia ayat kata adik-beradik ada 4 orang je. Enggak adik-beradik 3 orang lagi mak lain. Lepas tu kita kata, tak boleh nak terus kau. Tu jadi tipu tu apa? Boleh ke kawan? Pak 3 orang lagi tak boleh. Dia kata gemulah ni ada tu yang anak dia. Padahal semua ada dokumen nikah apa tu. Apa jadi boleh tipu? Orang dalal tu bukan malaikat. Orang juga. Orang dalal tu. Saya tidak nak prejudis, cuma apa yang jadi boleh nipu tu. Ada kita kata sistem komputer belakang kita ada semua gini pun. Tapi apa? Kita kena faham lah makna nipu ni dia ada cara dia. Enggak jangan kita ingat hot tu yang nipunya hot dalal ni kadang-kadang setengah tu dapat komisen juga macam-macam lah dia. Dunia ni. Kalau tak mati tak apalah. Okey, baik. Terus kita pergi pada dosa besar ke-6 kita ambil sebab kita ni kita ambil setakat pukul 6 lah sebab kita ni pun awal ni. Kita sejam ni. Saya nak ambil sikit lagi.